Alhamdulillah, rancangan saya untuk menziarahi saudara Maidi sekeluarga di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia selama 6 hari bermula 5 hari bulan 7 tahun 2023 sehingga 10 hari bulan 7 tahun 2023 telah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, semalam 10 Julai saya telah selamat sampai ke Seremban Negeri Sembilan. Semua urusan saya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas sokongan dan doa daripada semua. Ada yang bertanya dengan saya, adakah saya pergi seorang? Ya, saya pergi seorang diri. Sebab pada mulanya saya nak pergi dengan kawan saya, Ustaz dari Pulau Pinang. Tapi beliau ada perkara yang tak dapat dielakkan, maka saya pergilah sendiri. Perjalanan saya ke sana adalah bermula pada 4 Julai, iaitu pada hari Selasa. Saya naik pesawat AirAsia, turun di Kuching, tidur 1 malam. Kerana saya dah tak sempat nak pergi batas negara. Sebab pejabat imigresen untuk batas negara adalah waktu bekerja, ya. Maknanya lewat petang ke malam dah tutup. Jadi saya tak sempat sebab flight sampai di Kuching lewat petang, ya. Oleh sebab itu saya bermalam di Kuching 1 malam. Dan pagi-pagi besoknya, seawal jam 5 pagi, saya dah pergi ke Kuching Central. Saya cuba naik bas tumpang sampai ke Tebedu. Tebedu ni adalah border, ya, antara Malaysia, Indonesia. Tebedu sebelahnya Antikong. Ada sebelah-sebelah je. Sampai di Tebedu, saya turun bas dan berjalan sedikit lebih kurang 100 meter untuk pemeriksaan imigresen, ya, cop pasport untuk keluar negara. Kemudian berjalan kaki lagi lebih kurang 400 meter untuk pergi sepadan Indonesia pula, dipanggil Antikong. Dekat Antikong pula, saya tunggu bas yang bawa barang saya tadi tu. Bas sampai, ambil barang-barang saya. Kemudian beratur untuk pemeriksaan imigresen Indonesia, cop pasport. Di kaunter imigresen Indonesia, iaitu di Antikong, sepadan batas negara, sangat memudahkan seperti mana kaunter imigresen Malaysia di Tebedu yang tadi, ya. Pegawai tak banyak cerita, cuma periksa pasport saya, tanya nak ke mana. Saya kata nak pergi ke Pontianak, terus dapat stiker visa dan cop masuk. Sebenarnya saya dah siapkan macam-macam dokumentasi, ya, jika ditanya, seperti bukti suntikan vaksin 2 kali, surat jemputan daripada Maidi, bukti saya dah ambil insurans untuk masuk dan macam-macam lah. Tapi Alhamdulillah sangat mudah. Maka saya pun dapatlah masuk ke dalam negara Indonesia melalui jalan darat. Dan tak lama tu saya hubungi Maidi, cakap saya dah selesai. Mereka kata, abang tunggu sekejap, kami dalam perjalanan sikit lagi, sebab mereka tadi berehat di masjid. Keluar saja pintu, tak lama tu Maidi kata, abang panas ni? Saya panas. Ya Allah, ya Tuhanku, rasa terharu, rasa teruja, rasa sedih pun ada. Itulah pertama kali saya jumpa insan istimewa yang kudung tangannya, yang selama ni saya berhubung melalui WhatsApp atau mereka panggil WA. Dan selama ni kami berhubung hanya melihat melalui TikTok sahaja. Masa sampai tu tak boleh nak gambarkan dengan kata-kata. Ada juga rasa nak menangis ke apa, berpelukan semua. Saya disambut oleh Maidi dan abangnya Samsul, juga sepupunya Faid. Masa tu memang tak tahu nak cakap apa, masa-masa terharu, teruja, rasa sedih pun ada, sebab selama ni kami hanya berhubung melalui alam maya. Dan itulah pertama kali kami dapat berjumpa. Tak boleh nak gambarkan dengan kata-kata. Masa dalam kereta tu macam-macam perasaan ada. Terharu, pandang, sarung pandang sebagainya. Perjalanan ambil masa selama lebih kurang 5-6 jam. Masa itulah kami perlahan-perlahan sesuaikan diri. Macam tak percaya dapat berjumpa. Dan sepatutnya saya dah naik bas, ya. Saya dah naik bas daripada Kuching Central terus direct ke Pontianak. Tapi Maidi ni merayu-rayu supaya jangan naik bas, biar mereka jemput. Kata Maidi, kalau abang naik bas, nanti abang mungkin sunyi seorang-seorang, bosan, tak ada orang terangkan itu ini. Betul lah, bila saya naik kereta mereka terangkan ni apa. Memang seronok pemandangan, penuh dengan kehijauan, dapat lihat rumah-rumah, pelbagai kaum, ada yang kaum Dayak dan sebagainya. Jalan pun cantik, tidak ada teruk, jalan tar, sikit-sikit tu adalah lubang-lubang sebagainya. Tapi perjalanan lancar. Tidur di rumah Maidi 1 malam. Kemudian besoknya baru saya pergi ke rumah keluarganya di Sungai Duri. Perjalanan lebih kurang 3 jam lah. Dah sampai dekat pekan Sungai Duri, Maidi kata, bang, kita nak mula masuk ke kawasan kampung, ya. Abang jangan terkejut sebab jalannya agak teruk. Bagi saya taklah teruk mana, cuma jalannya tak berturap tar dan tak ada batu kerikil, cuma jalan macam tanah merah. Kemudian ada batu-batu macam berbonggol-bonggol batu lah, ada lubang-lubang dan sebagainya. Bergegar jugalah kereta. Bergegar juga kereta. Saya cukup seronok, cukup teruja dan terharu. Pemandangan cantik, penuh dengan hijauan. Cuaca masa tu pun cantik, bau hujan agaknya, mendung-mendung.
Tak lama tu Maidi kata, bang kita dah sampai. Ya Allah, masa baru sampai itulah saya rasa macam terharu, teruja sebab ramai yang menunggu ya, ramai yang menunggu keluarga Maidi. Ya Allah, saya rasa teruja, terharu ya. Adik-beradik dia sambut, salam saya, peluk saya. Lepas tu keluarga makin ramai malam ya, makin ramai datang, jiran-jiran raikan. Ya Allah ya Tuhanku, inilah keindahan akhlak orang-orang Indonesia ya, orang-orang Madura. Sama seperti Malaysia, kita melayan tetamu ya. Saya merasakan diri sebahagian daripada keluarga mereka. Mereka menganggap macam keluarga sendiri. Itulah saya dilayan baik. Mereka raikan, masakkan macam-macam dan sebagainya. Kalau tuan-tuan perempuan lihat makanannya, banyak macam yang mewah kan. Daging ada kambing. Sebenarnya tidaklah mewah mana. Kebetulan Raya Haji baru lepas dan mereka ada simpanan daripada daging korban yang diperolehi. Dan kebetulan masa saya datang, ada orang buat akikah. Itulah rezeki bertambah-tambah. Dan sepanjang saya kat sana cuaca cantik ya. Cuaca hujan mendung. Sebab mereka kata, bang, selama ni kebanyakannya memang panas terik bang. Tapi abang datangkan cuaca 3 hari 4 hari. Saya berada kat Sungai Duri lebih kurang 3 hari ya, 3 hari 4 hari. Cuaca cantik. Mereka layan saya, mereka bawa saya lihat tanaman hasil pertanian mereka. Sebab kehidupan mereka kat sana semua ada sebagai petani. Tanam sawit, yang paling besar sawit lah sawit, diikuti dengan sayur-sayuran seperti timun, kacang panjang, cili, jahe atau halia, dan macam-macam lagi. Jadi seronok. Mereka walaupun tidaklah semewah mana kehidupan mereka, tapi kaya dengan kebahagiaan saya nampak. Masing-masing muka penuh dengan keceriaan. Rumah walaupun tak berapa nampak mewah sangat, tapi besar-besar, bersih, cantik. Saya masuk tandas mereka, bilik air mereka yang mereka panggil WC, memang besar. Ada kola, cantik, bersih. Saya tanya kenapa rumah kat sini semua pattern besar-besar. Dia kata, mudah nak raikan orang datang bang, keluarga datang, sebab kami suka raikan orang. Yang kedua, ada majlis tahlil, doa selamat dan sebagainya, seronok sebab kami bergotong royong. Kalau ada majlis apa-apa, kami akan berkumpul kat rumah orang tu. Dan majlis bacaan Yasin setiap minggu biasanya mereka akan buat dekat rumah setiap penduduk lah, mengikut giliran. Bila rumah tu terpilih, maka mereka akan semua datang ke situ dan masak bersama-sama. Mereka mengimarahkan masjid ya. Hampir semua solat 5 waktu di masjid, semua datang, lelaki. Begitu juga dengan kaum wanita ya, ramai datang mengimarahkan. Ya Allah Tuhanku, memang kehidupan yang seronok ya, penuh dengan kebahagiaan. Yang banyak sangat melayan saya, yang banyak sangat menemani saya ke sana sini adalah saudara Maidi sendiri, iaitu abang dia Samsul dan Paidur. Saya memang sangat-sangat terhutang budi dengan semua, dengan Bu ya, adik-beradik sangat baik. Jadi kepada Samsul dan adik-beradik lain di Sungai Duri, terima kasih banyak. Abang Sari terhutang budi ya. Abang Sari doakan semoga apa yang kalian buat untuk abang diberkati Allah SWT, dan Allah hadirkan rezeki yang tak putus-putus, dan Allah kurniakan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan tuan-tuan perempuan, selain daripada tujuan saya berziarah dan bersilaturahim dengan mereka, saya ingin melihat lebih dekat kehidupan di sana, dan saya ingin melihat beberapa projek di mana saya dan ada kawan-kawan rapat saya menghulurkan bantuan untuk meringankan beban, mengeluarkan mereka daripada kedukaan. Contohnya pembinaan tandas, bilik air. Ada yang membina rumah di tepi sarang burung ya, di mana bangunan sarang burung tu dah sengit ya, bila masa boleh runtuh, boleh hempap rumah. Jadi kita berikan bantuan sebaiknya lah. Dan saya mahu lihat dengan lebih dekat macam mana sosioekonomi kat sana, bagaimana keadaan persekitaran, bagaimana keadaan, dan kita lebih memahami. Jadi terima kasih banyak kepada majlis keluarga atas segala-galanya. Terima kasih atas kasih sayang yang diberikan. InsyaAllah ada masa kita akan berjumpa lagi. Dan Abang Sari juga mengalu-alukan majlis keluarga untuk datang ke Malaysia. Marilah kemari, datang tinggal di rumah Abang Sari. InsyaAllah kami akan raikan dan kami akan bawa jalan-jalan untuk melihat keindahan dan budaya Malaysia. InsyaAllah.